Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mubtada, muakhar dan khabar muqaddam. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu mubtada dan apa itu khabar. Biasanya mubtada ni di depan kan. Seperti yang kita lihat di dalam kitab ni pada tabel ini ya, pada tabel ni. Yang pertama ni. At-talibu fil fasli. Ini merupakan susunan mubtada dan khabar. Dan kita perhatikan at-talibu ni adalah mubtada dan khabarnya adalah fil fasli. Dari susunan kalimat ini kita faham bahawa susunan ini mubtada khabar. Di mana kita tahu mubtada khabar at-talibu ni isim ma'rifah. Ya, siswa itu. Kemudian dia memerlukan khabar. Khabar ini dalam bentuk syibhul jumlah. Inilah yang kita pelajari minggu lepas, ya. Syibhul jumlah itu. Masih ingat apa itu syibhul jumlah? Halo, mana sahabat nih? Masih ingat apa itu syibhul jumlah? Susunan dua kata. Susunan dua kata. Okey. Yang mana dia menyerupai ya, menyerupai jumlah di kelas. Maka ini menjadi khabar dia. Jadi syibhul jumlah ni boleh menjadi khabar. Susunan syibhul jumlah ini boleh menjadi khabar. Yang mana kita pelajari syibhul jumlah itu dia muka surat berapa? Muka surat ini ya, 41 ini ya, 42. Susunan dua kata. Yang mana syibhul jumlah ni ada kalanya terdiri daripada jar majrur, masbuk bi harfil jar. Ya, ada kalanya pula dia dalam bentuk zaraf ya, dan mudhaf ilaih. Ini dua ni. Jadi ini boleh menjadi khabar. Ya, boleh menjadi khabar. Syibhul jumlah belum membentuk kalimat sempurna. Sebab dia memerlukan kalimat pendukung yang lainnya. Barulah dia menjadi sempurna. Okey. Jadi syibhul jumlah di dalam membentuk mubtada, muakhar dan khabar muqaddam. Perhatikan di sini dalam contoh yang sudah ada dalam kitab ini, ya. At-talibu fil fasli. Ini susunan yang biasa yang kita pernah jumpa, yang sudah pernah kita pelajari. Iaitu at-talibu ini mubtada, al-khabar dia adalah fil fasli. Siswa itu di dalam kelas. Maka ini menjadi satu kalimat yang sudah jelas. Dan ini merupakan jumlah apa namanya ni? Yang tak ada jumlah fi'li apa jumlah ismiyah ini? Kalau seperti ini disebut jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Ya, ini jumlah ismiyah ya. Yang mana tidak ada fi'il di dalamnya. Begitu juga contoh yang kedua, yang mana syibhul jumlahnya adalah dalam bentuk zaraf dan mudhafun ilaih. Al-mudarrisu mubtada dia, amam al-fasli itu adalah khabar dia. Dan khabar dia dalam bentuk syibhul jumlah. Penting syibhul jumlah ini sebab apa? Dia menjadi kalimat keterangan, ya, kalimat keterangan. Barulah sebuah jumlah itu, jumlah ismiyah itu mendapat satu maksud yang sempurna. Maka dalam hal ini kita nak belajar mubtada muakhar. Macam mana kita nak buat mubtada muakhar? Macam mana pula kita menjadikan khabar muqaddam? Hakikatnya macam ni. Biasanya mubtada ni di depan, dan pada saat yang lain kita boleh menjadikan mubtada ni di belakang. Itu yang disebut mubtada muakhar. Sedangkan khabar muqaddam adalah biasanya khabar di belakang, ya kan? Itu betul ya, selepas mubtada kan. Ini kita kedepankan. Itu disebut khabar muqaddam. Muakhar itu kan diakhirkan.
Ya, dikemudiankan. Muqaddam itu didahulukan. Itu maksud dia. Okey, catatan dia. Perhatikan catatannya. Ini penting. Okey, yang pertama, ketika khabar berupa syibhul jumlah, ingat khabar tadi berupa syibhul jumlah, ini dijumpai posisinya dikedepankan. Ya. Kalau khabar berupa syibhul jumlah, ya, kita sentiasa jumpai posisinya dikedepankan dan mubtada'nya diakhirkan. Itu biasanya lah, artinya dibalik gitu kan. Itu. Mubtada' yang diposisikan diakhirkan itu namanya mubtada' khabar. Yang sudah saya jelaskan tadi. Artinya mubtada' ini pindah ke belakang. Ya, atau diakhirkan. Sedangkan khabar tadi adalah yang pindah ke depan tadi, maka itu disebut khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi singkat ceritanya, bahwa dengan jelas atau dengan tepatnya kita nak sebut yang namanya mubtada' muakhar itu ada diakhirkan, artinya penulisannya di akhir. Sedangkan khabar muqaddam penulisannya di awal, artinya kita tulis lebih awal, lebih dahulu. Contohnya macam ni. Contoh yang berisi di dalam kitab ni, alhamdulillah. Ini salah satu contoh yang biasa kita sudah pelajari mubtada' khabar, iaitu mubtada' yang didahulukan. Alhamdulillah mubtada', khabarnya syibhul jumlah. Nampak tak? Syibhul jumlah. Alhamdulillah. Lillah itu kan susunannya syibhul jumlah. Di mana kita tahu syibhul jumlah? Karena di situ susunannya adalah apa susunannya ni? Li, huruf jar kan? Tambah Allah. Untuk Allah. Milik Allah. Li itu kepunyaan. Lillahi. Bila disambung, maka penulisannya macam ni. Itu disebut syibhul jumlah. Alhamdulillah. Alhamdu sebagai mubtada', khabarnya lillahi. Ini disebut mubtada' khabar. Kemudian sebelahnya, inilah yang sedang kita pelajari, susunan khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Yang mana khabar muqaddamnya? Yaitu syibhul jumlahnya didahului. Ditulis lebih awal, lebih dulu. Ni lillahi. Barulah kemudian mubtada' muakhar. Badak. Itu saja, beza tempat dia, kedudukan itu. Maknanya sama, coba tengok maknanya. Yang satu maknanya segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Ini sikit, balik sikit. Milik Allah, milik Allah lah segala puji. Maksudnya sama, tujuannya sama, itu pujian kepada Allah. Itu. Cuman bila kita tulis dalam sebuah ini kaidah bahasa Arab, maka dia harus seperti ini. Okey. Catatan yang kedua, ini penting lagi. Catatan yang kedua. Pada kasus pada kes khabar muqaddam berupa syibhul jumlah, ya. Jadi apabila khabar muqaddam ini berupa syibhul jumlah seperti kalimat tadi, lillahi alhamdulillah, alhamdulillahil hamd, ya. Maka sentiasa kita jumpai mubtada'nya berupa isim naqirah. Ya. Mubtada'nya berupa isim naqirah. Mubtada' boleh isim naqirah dengan beberapa alasan. Ingat, selama ni kita belajar kan, mubtada' tu mesti isim ma'rifah kan? Tapi pada kes ini, bila kita balik tadi khabar muqaddam, kemudian mubtada' muakhar, ya, maka mubtada'nya boleh isim nakirah. Okey, perhatikan contoh. Ni mubtada' nakirah.
Yang sebelahnya mubtada ma'rifah. Ini contoh mubtada nakirah. Yang ini contoh mubtada ma'rifah. Okey, mubtada nakirah kita bahas. Kalau ini mungkin kita sudah biasa kan, fil fasli at-talibu. Amam al-fasli al-mudarrisu. Perhatikan barisnya. Ya, bukan ikut ya. Bukan kita ikut fil fasli at-talibi, bukan, tetapi fil fasli at-talibu. Kenapa at-talibu? Sebab dia mubtada muakhar. Kalau kita bariskan fil fasli at-talibi, kita baris bawahi, maka dia tak jadi mubtada. Ya. Itu guna kita belajar kaidah ni bagi mengetahui baris dia. Kalau kita baca fil fasli at-talibi, berarti dia sifat kepada al-fasli. At-talibu ni menjadi sifat kepada al-fasli. Okey. Ini yang disebut al-mudarrisu, ini mubtada muakhar. At-talibu mubtada muakhar. Mana khabar muqaddamnya? Amam al-fasli. Fil fasli. Itu ya. Kemudian yang mubtada nakirah, mudarrisun. Ini fil fasli talibun. Ini. Nampak tak mubtada muakharnya tidak menggunakan isim ma'rifah, tetapi isim nakirah. Apa tanda isim nakirahnya? Apa tanda isim nakirah? Ya, tak ada alif lam. Kan kita sudah belajar. Ciri-ciri isim ma'rifah ada alif lam, kan? Nama orang, nama tempat, kan? Selain daripada itu, masuklah kepada isim nakirah. Maka di sini kita nampak di sini pada kedudukan mubtada muakhar dia adalah isim nakirah. Itu maksudnya itu. Mubtada muakharnya adalah isim nakirah. Sedangkan khabar muqaddam dia sibhul jumlah, maka ini tidak ada perubahan. Tetapi yang mesti kita ingat, tatkala kita menjadikan kedudukan mubtada muakhar dengan menggunakan isim nakirah, maka tandanya kena buat. Ya, tak ada alif lam, mesti bertanwin. Nampak tak tanwinnya? Itu. Kalau yang ini tadi tak ada bertanwin. Sebab sudah ada alif lam. Itu. Okey. Sekarang kita tengok catatan latihan berikutnya. Okey. Tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya. Perhatikan di sini ya. Fil masjidi rajulun. Nampak kan? Nampak tak di situ dia guna susunan apa ni? Mubtada khabar atau mubtada khabar muqaddam atau khabar, nampak tak? Yang pertama sibuk jumlah. Yang kedua isim nakirah. Bermakna ni susunan apa ni? Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Di mana kita tahu ini khabar muqaddam, mubtada muakhar? Kerana diawali dengan sibhul jumlah. Barulah kemudian khabar dia mubtada muakhar. Ini ya. Kemudian kalimat keduanya ar-rajulu 'alal mimbari. Artinya ini titik tadi ya, habis kalimat tadi ya. Ini mula kalimat baharu. Kalimat baharu ni pula dia pula isim ma'rifah, kemudian sibhul jumlah. Bermakna ni susunannya disebut mubtada dan ini jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Mubtada. Mana mubtadanya? Ar-rajulu. Khabar dia 'alal mimbari. Okey, kalau yang kalimat kedua ni susunannya mubtada khabar. Kalau susunan yang pertama ni adalah susunan
Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Beza ini baik di balik tempat itu. Itu namanya dibezakan sikit, tempatnya beza juga. Ya. Itu saja perbezaan antara mubtada khabar dan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Pasal tempat dia. Aku nak duduk belakang lah. Berarti kalau kau duduk belakang, kau jadi mubtada muakhar. Aku nak jadi duduk depan lah. Berarti kalau kau duduk depan, engkau jadi khabar muqaddam. Macam tu je. Jadi aku nak drive je. Kau jadi mubtada. Itu. Seperti itu ya. Perubahan itu saja. Tapi dari Balik-balik. iya, tapi dari sisi sudut makna dia, sudut maksud sama aja. Sama aja. Ini nak memperkaya kita punya, biasa dalam kitab-kitab besar-besar, kitab mungkin kitab karangan ulama-ulama fikih, awal tafsir kan. Dia kadang suka-suka dia lah, kadang dia letakkan di depan, kadang khabarnya jauh kat belakang sana. Dia kadang macam khabar muqaddam, mubtada muakhar ni pening kita cari mubtada muakhar ni, mana mubtada rupanya kat ujung sana. Itu kan. Yang depan-depan ni dia bagi khabar muqaddam. Kalau dalam bahasa kita ni, bahasa Melayu ni atau bahasa macam kita buat kalimat deskripsi tu kan, ada yang dari khas ke khusus, ada yang khas kepada am kan, umum kan. Ada yang dari umum kepada khas. Jadi inilah sebenarnya susunan juga dalam bahasa Arab yang menceritakan khas dahulu, baru umum, itu yang namakan khabar muqaddam tadi ya, mubtada muakhar. Jadi itu saja, dia nak buat cerita macam tu. Aku nak cerita dulu baru point dia, aku nak point dulu baru cerita dia. Macam tu. Okey, berikutnya yakhtubu rajulu amaman nasi. Yakhtubu. Ini isim fi'il huruf. Ya, fi'il ya. Yakhtubu. Yakhtub khatib, ia berkhutbah. Ar-rajulu. Isim. Berarti kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Ya, ar-rajulu ni fa'il dia. Yang berkhutbah siapa? Seorang laki-laki. Di mana dia berkhutbah mesti kita ada surah, ada keterangan. Zarab, namanya zarab apa ni? Zarab makan. Maka di sini ada amama, ini zarab makan dia. Berarti lepas ini mudhaf ilaih. Itu. Artinya ini syibhul jumlah. Kalimat keterangan ya. Jadi seorang laki-laki itu sedang berkhutbah di hadapan manusia. Itu. Ini sudah menjadi jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah, pandai. Di mana kita tahu jumlah fi'liyah? Karena sudah ada fi'il di depan ni. Ya, yakhtubu ni fi'il. Kalau sebelum ini tadi jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah sebab tak ada fi'il kat situ. Kemudian next dia punya ayat, ar-rajulu imamul masjidi. Ar-rajulu imamul masjidi. Ini habis kalimat tadi, kalimat baharu lagi, ar-rajulu. Ini apa jadinya kedudukannya ni? Ya, mubtada. Kalau ada mubtada mesti mana khabar dia? Imamul masjid. Ya, imamul masjid ini adalah khabar dia. Ya. Imamul masjid pula ni susunannya apa? Mudhafun ilaih. Pandai. Mana mudhafnya? Imamu. Mudhafun ilaihnya mana? Iya. Perhatikan barisnya. Mudhafun ilaih mesti baris bawah.
Sedangkan mudhaf ini dia tengok dia sebagai apa. Kalau sebagai khabar mesti dia dhamma marfu'. Tetapi yang di sini amama yaktubur rajulu amama. Ini zarab kan mabniun al fathah. Dia baris fathah. Okey, alhamdulillah. Jadi inilah yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi perbezaan antara mubtada khabar dan mubtada muakhar dan khabar muqaddam sikit jadi beza dia. Bezanya soal kedudukannya ya. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Itu kena ingat ya, kena ingat. Kemudian jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sudah kita pelajari semua. Okey, sekarang coba sahabat boleh tak Ustaz secara apa namanya itu buat kalimat ya, mubtada khabar tadi, kemudian buat lagi khabar muqaddam, mubtada muakhar. Boleh tak? Coba buat dulu mubtada khabar dulu kita buat. Baru kita rubah kepada khabar muqaddam, mubtada muakhar. Siapa yang boleh bagi contoh? Ada tak yang sudah sedia? Ustaz nak tengok sejauh mana kita faham tentang pelajaran kita hari ini. Kalau Ustaz senang bagi apa? Bagi contoh. Ya, artinya kita kena susun, bagi dulu dia punya material ya. Artinya satu isim ma'rifah. Ya kan? Kedua kita cari lagi isim apa namanya itu syibhul jumlah. Ya kan? Syibhul jumlah ni boleh dalam dua keadaan, boleh dalam bentuk masbuk biharfil jar, boleh juga dalam bentuk apa tadi? Zarab. Kita pilihlah zarab yang mana kita nak, amama ke, ya kan? Apakah tahta, fauqa, boleh. Kemudian isim ma'rifahnya apa kita buat? Contoh, Ustaz buat boleh at-tabibu. At-tabibu. Itu kan doktor. At-tabibu, doktor itu. Kita buat di mana dia? Ya. Fil mustasfah misalnya kan. Di dalam hospital. At-tabibu fil mustasfah. Artinya dokter itu di hospital. Itu susunan apa namanya? Susunan At-tabibu, ya, mubtada khabar. Lalu bila Ustaz nak rubah kepada mubtada khabar muqaddam, maka syibhul jumlahnya tadi kita letak di awal. Fil mustasfa tabibun. Macam tu. Tabibun, hilangkan dia punya alif lam. Tabibun. Tu. Boleh? InsyaAllah boleh ya. Artinya di hospital ada seorang dokter. Cuba siapa nak try? saya cuba dulu. Iya boleh Kak. Boleh. Al-falahu ghaniyun. Al-falahu ghaniyun. Artinya okey, itu mubtada khabar. Ya. Itu kayu. Ya, mubtada khabar kan. Petani itu kaya. Okey. Terus yang kita ubah lagi. Coba. Al-falahu ghaniyun fil haqibati. Haqibati kan dibatas. Ya. Jadi mubtada muakharnya macam mana? Khabar muqaddamnya macam mana? Fil haqibati kan hadiqati, saya lupa lah Ustaz. Hadiqati boleh. Peladang itu di peladang kaya itu macam peladang di berarti fil hadiqati
hadikati. Ya, fallahun. Kata, ya, fallahun. Boleh. Pandai. Berarti di hadiqah, di kebun itu, ya, di kebun itu ada petani. Okey, bagus. Okey, berikutnya siapa yang nak try? Boleh. Saya cuba Ustaz. Ya, sila. Siapa nama abang? Lupa pula, ya Allah. Din. Ya Bang Din. Sila Bang Din. Okey. Al-Kittun. Ya. Kalau pakai al tak perlu apa tanwin lagi. Al-qittu. Ya. Jadi kalau tak pakai tanwin macam mana Ustaz? Kalau sudah ada alif lam tak perlu tanwin. Okey. Jadi al-qittu. Ya. Al-Qittu Ya. fil ghurfati. Pandai. Fil ghurfati. Ini susunan apa? Ini mubtada khabar. Ya, pandai. Terus buat dia khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Fil ghurfati Ya. Qittun. kittun. Ya, pandai. Alhamdulillah. Jadi cuma balik macam tu je lah. Okey, bagus Bang Din. Cantik dah. Berikutnya. Kak Aziza. Nak cari itu, nak cari dia punya ni tu. Ya, sila. Dia punya ni tu, dia punya Okey, boleh. padak dia punya. Kak Muzdalifah. Dah tadi Ustaz. Kau Kak tadi ya? Minta maaf. Tak tengok dah. Okey. Kak Juria, nak try Kak? Tak pula, Ustaz, saya tak pandai. Try je. Cari dia punya isim. Apa kata benda dia kan? Haiwan ke? Kan? Apakah orang ke? Apakah kata benda yang lain? Zaujati. Misalnya kan, zauji, suamiku. Boleh kan? Zauji, suamiku. Sebutlah isbul jumlahnya. Amamal baiti. Ya. Kamu senang Ustaz, dia tahu dia punya ni padak kan? Ya. Pandung. Panjang kalimat yang Kak buat ni, Kak Aziza ni. Iya. Anisa'i. Assalamualaikum Kak. Saya lagi ngajar. Apa Kak ya? Sekejap kita telepon lagi ya. Ya. Apa tadi Kak? Sila Kak. An-Nisa'i apa An-Nisa'u? Perempuan boleh. Boleh dak baris itu. Kita baris An-Nisa'i apa An-Nisa'u? Anisa'u. Ya. Okey, teruskan Kak. Tak apa. Terus. Anisa'u. Fil masjidi. Bagus. Itu susunannya apa Kak? Itu mubtada khabar. Ya, pandai. Lalu kita buat dia menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Khabarnya kita apakan? Ditulis dahulu. Jadi Fil masjidi. bagus.
fil masjidi an-nisa an-nisa'u kan. Ya, an-nisa'u atau nisaun boleh. Ya. Bagus. Alhamdulillah. Jadi kita dapatlah sekarang memahami tentang struktur mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Senang saja sebenarnya ya. Asalkan kita sudah memahami apa itu isim kan, apa itu fi'il, apa itu huruf, kemudian isim pula dibagi kepada nakirah, ma'rifah. Semua itulah manfaatnya kita belajar. Sebelum ini ada nakirah, ma'rifah kan. Kemudian ada lagi harfun jar kan. Kemudian kita ada pula belajar isim, muzakkar, muannas. Semua ini untuk membina kalimat yang betul dan benar. Inilah setakat inilah yang mungkin Ustaz dapat sampaikan hari ini. InsyaAllah kita sikit-sikit belajar kan, sambil kita nanti kat rumah kita latihan, kita buat. Coba nanti sahabat kat rumah belajar buat ini kalimat yang seperti di bawah ni, yang dalam latihan ni. Nanti coba Ustaz akan boleh hantar pada Ustaz melalui WhatsApp Ustaz. Mungkin nak tanya Ustaz betul ke kalimat, boleh ya. InsyaAllah ni jangan InsyaAllah masa ada Ustaz lapang masa nanti Ustaz jawab. Ni buat kalimat macam ni ya. Buat kalimat fil masjid rajulun ar-rajulu 'ala al-minbari yakhutubu rajulu amama an-nas ar-rajulu imam masjid. Buat dikarang, buat satu perenggan kan. Dibina satu perkataan ya, jumlah ini. Adakah kita nak buat jumlah fi'liyah, adakah kita nak buat jumlah ismiyah kan? Boleh. Kita gunalah ilmu yang sudah kita pelajari, seperti yang di sini kan, ini susunan mubtada muakhar khabar muqaddam, di mana syibhul jumlahnya di depan kan. Kemudian kalimat kedua ni pula ini dia susun mubtada khabar kan. Mubtada khabar ini jumlah ismiyah, yang mana mubtadanya di depan, khabarnya belakang dalam bentuk syibhul jumlah juga. Yang ini pula kalimat jumlah fi'liyah, di mana dia gunakan fi'il di dalam dia, kemudian fa'il dia, kemudian zaraf dia, syibhul jumlah dia. Yang kemudian dibina lagi kalimat ar-rajul ini tadi dalam bentuk mubtada khabar balik. Ar-rajulu mubtada, khabar dia syibhul jumlah. Jadi senang. Jadi macam inilah kalimat dalam bahasa Arab ni. Kadang jadi khabar, kadang mubtada, kadang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, macam itulah. Tak ada yang bentuk yang lain ya. Yang mungkin kedudukannya adalah beza-beza. Ada kalanya sebagai maf'ulun bi, ya kan? Ada kalanya sebagai mubtada, ada kalanya sebagai khabar, ada kalanya zaraf, itu kan. Namun susunan ini secara simpelnya macam ni. Nanti yang rumit-rumit nanti kita sudah naik kelas lagi, kita bertambah pelajaran kita lagi, maka kita akan mendalami lebih banyak lagi ya, dari sisi makna dia, apa tujuan dia, mungkin didahulukan litaukid kena itu nanti pemahaman ada lagi pelajaran yang berikutnya. InsyaAllah yang ini dulu kita pelajari ya, pahamkan dulu konsep daripada mubtada khabar, konsep daripada syibhul jumlah ya, konsep dari masbuk bihal fil jar, zarab ya kan, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Insyaallah berikutnya akan lebih mudah dan lebih paham ya, insyaallah belajarnya. Itulah daripada Ustaz. Mungkin ada soalan ya? Ya. Yang nombor 3 tu Ustaz. Iya. Yang tubuh rajulu amama tu dikira semua jumlah fi'liyah Ustaz. Dari tubuh sampai masih. Ya, ini jumlah fi'liyah kan. Tapi kecuali dia ni kan penggabungan ya. Tapi kita tahu dia jumlah fi'liyah sebab ada fi'il kat situ. Tetapi kalau kita potong-potong ayat ini kan, ar-rajulu ni kan dia sebagai fa'il dalam kalimat ni. Zarab keterangan dia adalah amaman nasi. Jadi ini merupakan iya. Jadi ini kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu mesti ada fi'il dan fa'il. Itu di antara syarat dia kan. Mana fi'il dia mesti ada fa'il dia. Yang keterangan ni boleh saja. Keterangan ni dalam bentuk itu yang kita belajar itu syibhul jumlah itu, sama ada dalam bentuk masbuk bihal fil jar
ya, keterangan sama ada juga dalam bentuk zorof. Nah, itu kalimat keterangan ya. Nah, kalimat keterangan ini dalam bahasa kita ni, kalau dalam struktur bahasa Melayu kan subjek, predicate, objek, keterangan kan. Nah, jadi dalam bahasa Arab pun macam itu juga, ada fa'il, fi'il, maf'ulun bih, kemudian zorof. Sibhul jumlah tadi. Boleh dalam bentuk itu. Jadi bolehlah nanti buat kalimat seperti jumlah fi'liyah ni, sama ada nanti zorof ini tadi, sibhul jumlah ni dalam bentuk masbuk bihal jar, ataupun dalam bentuk zorof zaman atau zorof makan. Zorof zaman kan kita sudah mengetahui, naharon, sobahan kan. Bila di khutbah di waktu pagi kan, itu maksudnya. Atau juga zorof makan, amama, fauqa, tahta. Itu kita pelajari dan kita hafal supaya lebih mudah kita mengarang kalimat tadi, menulis dalam bahasa Arab atau bercakap dalam bahasa Arab. Itu. Okey sahabat, insya-Allah boleh ya. Try aja, tak apa salah tu biasa, salah tu bagi mengetahui kita ni tingkatan mana. Kita ni kalau salah kita tu sebenarnya dalam belajar ni, salah tu sebenarnya mesti supaya kita tahu betul tu yang macam mana kan. Kalau kita tak nak ditegur, aku takut salah lah nanti, atau tak jadi buat apa-apa, itu yang tak betul sebenarnya. Tak nak buat apa-apa jadinya kan, takut salah tadi, akhirnya tak jadilah. Tak pandai lah, tak tahu kita ni apa, perasaan dah betul lah. Tapi pas dicek, wah ini aku ni salah lah ni, banyak salah. Jadi dengan kita mengetahui kesalahan kita menjadi tahu yang betul tu macam mana. Itu saya. Jadi pesan Ustaz, nasihat Ustaz, jadi belajar bahasa Arab ni sikit-sikit tapi praktik. Praktikkan. Sebab ilmu ni bila kita tak praktik, dia lupa. Bila lupa, dia ulang balik lagi lah. Maka kena ada repetition kita. Repetition kat rumah, buat dalam bentuk catatan kecil kita kan. Kita ambil kosakata sikit-sikit, macam tu. Yang di rumah saja, ya, yang di rumah ni banyak. Babun, ya, kursiyun, macam jadun dalam bentuk orang, ya, dalam bentuk kata benda, boleh kita buat situ. Boleh ya, insyaAllah ya. InsyaAllah saya kita doa sikit ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna tayyiban wa amalan taqabbalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalul karim. Jumpa lagi sahabat insyaallah minggu depan. Ya. Salam ya, sama-sama. Assalamualaikum.